ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, yakni memberi salam daripada solatnya, baginda beristighfar sebanyak 3 kali dan berkata, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera, daripada Engkaulah kesejahteraan, Engkaulah yang maha berbahagia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Riwayat Muslim. Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
mesti at least 1 meter. Wash hand frequently. Tak mestilah pakai facial mask. Penjarakan sosial. First of all, macam kita masuk mall kan, sini-sini kedai mesti scan. Sentiasalah jaga doktor. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express FM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersiaran waktu ini bersama-sama dengan saya untuk kita dengarkan pelbagai lagi kupasan ilmu, perkongsian menarik untuk kita bawakan malam ini bersama-sama dalam segmen Dari Hati Jumaat 9 malam. Dari hati kita berkongsi mencari solusi, dan insyaAllah inilah platform kita buka untuk anda semua. Ruang ini untuk kita berkongsi apa juga permasalahan yang anda hadapi saat ini, isu-isu berkaitan dengan emosi, isu kekeluargaan yang anda tanggung saat ini. Kongsikan ceritanya di WhatsApp kami. Saya war-warkan siap-siap awal ini 01129004 004. Kalau adalah persoalan yang diajukan, silakan di WhatsApp kami. Dan kita sekarang ni bersiaran juga di Facebook. Anda boleh tonton di Facebook kami, IKIM FM. Kalau tak pun, anda juga boleh jengah di YouTube channel kami lah, IKIM Media, insyaAllah, untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian ini. Ajukan soalan dekat situ pun boleh, insyaAllah kita nak bawakan perkongsian kita pada malam ini. Dari hati kita bersama dengan yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, dah pun berada atas talian bersama-sama saat ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Haji? Saya sihat, Alhamdulillah. Sihat je? Alhamdulillah. InsyaAllah. Banyak yang bakal kita kupas perkongsiannya pada malam ini. Dan tajuk yang kita bawakan berkaitan dengan cabaran wanita dirindui syurga. Apa yang nak kita dengarkan, apa isu yang nak kita bawakan, anda kena dengar, dan soalan-soalan anda kemukakan teruslah. Facebook, WhatsApp, apa lagi, YouTube, insyaAllah. Terima kasih banyak anda pun ikuti siaran kami ini. InsyaAllah kita nak dengarkan awal ini mukadimah bicara kita tentang tajuk cabaran wanita dirindui syurga. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa tu'assir bi tamam bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi, saya hormati Haji Faiz Haji Osman, penerbit dan juga DJ kita pada malam ini. Guru-guru, para masyayikh, para habaib, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang saya muliakan dan saya kasih sekalian. Jadi Alhamdulillah Allah takdirkan untuk kita bertamu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi sebab-sebab nanti kita tergolong di kalangan mereka yang saling ingat mengingatkan. Sebenarnya saya nak berkongsi lah malam ini kan, dalam beberapa minggu kebelakangan ini yang kita lihat dan perhatikan yang beberapa isu yang berkisar tentang para muslimah kita kan, para adik-adik wanita kita. Jadi agak merisaukan juga apa yang berlaku hari ini, dan seolah-olah kita terlupa akan kemuliaan bergelar seorang wanita muslim. Kita mungkin terlalai dengan hambatan kemasyhuran dunia hingga kita mengabaikan apa yang dikatakan sebagai betapa Islam ni memuliakan sangat-sangat kepada para wanita, ya. Jadi kalau kita lihat banyak sebenarnya dalam nak diceritakan supaya hari ni malam ni mungkin jadi satu muhasabah kembali diri saya kan, tuan-tuan puan-puan, ayah-ayah, suami dekat luar sana yang memiliki anak-anak perempuan kan, isteri kita, dan ibu-ibu dan juga adik-adik wanita. Sama-sama kita bermuhasabah betapa kalau kita lihat dan perhati, Islam ni punyalah letakkan kita punya wanita ni sangat tinggi tempat dia. Subhanallah. Ada satu kisah yang ditunjukkan, ada satu kisah lah saya ringkaskan daripada Baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salman Aba Darda. Kisah ni dia cerita tentang Abu Darda, dia solat malam, dia tak berhenti solat malam, tuan-tuan. Dan Salman yang melihat Abu Darda bertanya, tidurlah.
kan. Lepas tu dia berpuasa, Abu Darda berpuasa, dan sampai akhir malam Salman lihat dia solat saja, dan bila siang ni dia berpuasa. Lalu Salman kata kepada Abu Darda, kepada seorang sahabat yang mengasihi sahabat ni, sesungguhnya engkau ada kewajipan kepada Tuhan, dan engkau juga ada kewajipan terhadap dirimu sendiri, iaitu makan, beri rehat pada badan, dan engkau pun ada kewajipan terhadap keluarga kamu, iaitu melayani isteri, dan berilah bahagian ketaatan kewajipan tadi sesuai kepada portion dia, maknanya kepada isteri, kepada diri sendiri, Dan ini Abu Darda dengar kata Salman tadi, dia mengadu pada Nabi Rasulullah SAW, kan. Lalu Nabi jawab apa? Salman itu benar. Dia kisah ni dia panjang, tapi nak menggambarkan Abu Darda yang kerap solat malam, tak tidur, berpuasa, tak balik rumah, tak melayani isteri, lalu ditegur oleh seorang sahabat, lalu Nabi membenarkan. Ini gambaran kan betapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk memuliakan para wanita kita, menghormati mereka. Jadi dan ayuh sama-sama kita bertanya, adakah kita telah meletakkan kemuliaan wanita itu sesuai pada tempatnya waktu ini, jadi banyak lagi kalau tuan-puan perhatikan, ada kisah bagaimana Nabi Musa AS, ini dalam Quran, dalam surah Al-Qasas ayat 23-24, bagaimana dua orang wanita, kan, saya ringkaskan cerita tu, dia tunggu saja, nak bagi makan minum pada haiwan ternakan dia. Ketika itu dekat sumur, sumur tu macam kawasan yang ada air, ramai lelaki kat situ, tapi Nabi Musa AS melihat wanita ni dia duduk, berdua, dia malu untuk pergi. Dan ini gambaran betapa malu tu adalah satu perkara yang mahal, mahkota kepada yang bergelar sebagai seorang wanita. Jadi tuan-tuan, lalu kita juga perhatikan bagaimana agaknya kaum Hawa kita hari ini, kita sebagai seorang lelaki yang memimpin kepada para wanita kita hari ini, adakah kita meletakkan sesuai kemuliaan mereka itu? Sebab wanita ni dia sangat mulia, sebab di rahimnya itu ada akan keluarnya, lahirnya seorang insan, yang akan menjadi sebab-sebab agama kita ni besar peranan ni. Jadi kalau kita biarkan para wanita kita terus dihambat dengan suasana yang menghayalkan, kan, kemasyuran, jadi kita bimbang, sampai rasa tak ada rasa malu ni. Kita khawatirlah sebenarnya, Ji dan para pendengar yang saya muliakan sekalian sekalian. Justru malam ni saya mengharapkan supaya kita sama-sama berlapang dada, buka jiwa kita yang besar ini untuk kita melihat cara Islam ni dia tak larang pun kita melakukan kebaikan, malah dituntut sama ada lelaki ataupun wanita. Tapi dalam melakukan ketaatan dan kebaikan tu, dia pasti ada limitasi tertentu yang perlu kita kawal, hati kita, diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan kasih sekalian, sukalah malam ini dan sampai bila-bila pun untuk kita melihat para muslimah kita, kan, adik-adik perempuan kita berada betul-betul atas landasan yang menyebabkan mereka ni jadi serikandi dakwah kat pesada negara yang kita kasih, kan. Mereka yang menyebarkan kebaikan, mereka para wanita yang menjadi tulang belakang kepada adanya apa pada suami ketika hari ini, jadi itu tidak dinafikan. Cuma dalam perjalanan itu perlu sama-sama kita lihat, dan ada yang memburu cinta, sehingga lupa bahawa dia tu mulia, dirinya. Jangan dibiarkan diperguna, dipersenda oleh mereka yang tak ada akhlak. Jadi tuan-tuan, saya cuba mudah-mudahan dengan sebab-sebab kebaikan, kan, dia kalau bukan kita, siapa lagi untuk sama-sama bermuhasabah, ingat-ingatkan dalam jalan-jalan kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia mukadimah bicara kita untuk malam ini berkaitan dengan cabaran
wanita dirindui syurga ini. Jadi anda, apa jua soalan yang anda hadapi saat ini, permasalahan, mungkin cerita-cerita anda lah tentang isu yang nak kita bawakan, tentang isu-isu dilema wanita mungkin. Macam Haji sebut tadi, bila tentang malu itu perlulah kita nilai kembali. Mungkin saat ini kebebasan di media sosial itu semakin berleluasa sehingga ada batas-batas dan norma yang dah dilanggar dan akhirnya menjadi, yalah, orang kata dah menjadi biasa dalam masyarakat kita ini, sedangkan ia perkara yang tak sepatutnya berlaku. Jadi kita nak sembang sama-sama bersama dengan bagi Tuan Haji Ikram Hussein, insyaAllah, sebelum perkara-perkara yang tidak diingini melarat berlaku akhir-akhir ini. Jadi malam ini kita nak bincang-bincang apa peranan yang boleh dimainkan bersama ibu ayah mungkin, dan juga banyaklah cerita kita nak bawakan dalam cabaran wanita dirindui syurga ini. Jadi anda kongsikan soalan dekat Facebook kami IKIM FM, YouTube kami IKIM Media, dan juga di WhatsApp 011-29004004. InsyaAllah kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini dalam Dari Hati Kita Berkongsi Mencari Solusi. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa, damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa, damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum. Benarku selalu bersalah, selalu terleka, dan ku sedari semua. Ampuniku yang berdosa, ku berubah hari ini untuk kamu. Assalamualaikum dunia, bangunlah
kita kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita? Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yep, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Bersama-sama dengan saya Faiz Sejuk Osman, bersiaran kita sehingga jam 12 nanti. Dan untuk dari hati ini, insyaAllah bersiaran sehingga jam 10.30 malam. Bicara kita tentang cabaran wanita dirindui syurga bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Dan anda boleh tonton macam biasalah dekat Facebook kami IKIM FM, dekat YouTube channel kami IKIM. Semoga bermanfaat jugalah apa yang kami bawakan pada malam ini, perkongsian kita. InsyaAllah Haji kita nak sambung lagi sebelum kita nak dengarkan soalan-soalan anda. Dan anda sahabat pendengar, kemukakan soalan dekat Facebook kami IKIM FM, YouTube dan juga WhatsApp 011-29004004. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih, saya muliakan, ada setengah lelaki mengatakan, saya tak tahulah spesies apa kan, wanita ni kalau bila dia kelihatan cantik tu, dia nampak cantik selagi dia tak menjadi isteri kita. Ini saya tak tahulah siapa, saya rasa bukan kita lagi yang pendengar IKIM, insyaAllah. Tetapi setelah jadi isteri, tiba-tiba lelaki tu menyatakan bahawa kecantikan isteri tu hilang. Dan kalau semualah, bayangkan kalau semua lelaki berpandangan begitu, apa akan berlaku pada dunia? Dia akan jadi rosak. Kan? Sebab dia atas landasan cinta tu sekadar atas pura-pura, kerana nafsu. Kan? Dia nampak yang di luar sahaja. Dan akhirnya nafsu ni dia menyebabkan tak ada rasa kepuasan. Dia tak akan pernah kenal puas. Sebab tu nanti jumpa lagi wanita yang cantik, dia jatuh hati. Jumpa lagi dia jatuh hati. Bayangkan kalau tak ada satu ikatan yang sah. Dan bagi lelaki, bayangkan wanita yang kita nikahi itu, kita biarkan pula jadi mereka yang bergelumang dalam dosa bersyarat. Sebagai contoh, pergi kerja, tapi pada masa sama mungkin tak ada batas dalam pergaulan antara bukan sekadar rakan yang berlainan jenis, bahkan dengan rakan sama jenis. Maksud saya, sebagai suami kita bertanggungjawab untuk tegur supaya tak ada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan ke lembah dosa. Misalnya pakaian, perhiasan, perkataan, adakah menyampaikan cerita yang mengumpat dan sebagainya. Itu kerosakan. Tanggungjawab kita kena akui sebagai seorang lelaki, suami. Dan kadang-kadang kalau nafsu ni juga tak terbatas, kerana nafsu ni tak akan pernah kenal puas, saya katakan tadi. Dan melayani nafsu ni dia ibarat macam kita minum air laut. Makin kita minum, kita semakin dahaga, kita haus. Kita telan sebanyak mana pun lagi dahaga, bahkan boleh merosakkan kita punya kidney, buah pinggang kita. Dan itulah satu hujah yang menyatakan betapa kalau kita gagal sebagai seorang lelaki, maka sama-sama kita bicarakan pula. Ini supaya jadi adil dalam perbicaraan kita malam ini. Tadi saya kongsi tentang peranan kita sebagai seorang lelaki, kan? Tak kisahlah suami, sebagai seorang anak lelaki, kan? Sebagai seorang adik lelaki, kita ada tanggungjawab begitu. Dan sekarang mari sama-sama juga kita terbuka untuk bicarakan bagaimana pula kalau saya katakan wanita yang telah menjadi isteri pun
kadang-kadang ada salahnya. Kan? Mari kita berjiwa besar. Katalah selepas bergelar isteri, kadang-kadang yang dikhawatiri semuanya jadi terlalu murah. Apa tu? Kan? Kalau dulu dia tak semahal seperti kau sebelum kahwin dahulu. Malunya sudah kurang, tak pandai jual mahal untuk dapatkan perhatian suami misalnya. Tetapi di luar cuba mendapatkan perhatian ramai orang, sehingga kalau dulu puas berbedak, berhias sebelum bertemu dengan suami misalnya. Tapi setelah berkahwin lain pula ceritanya. Bedak tu patut tak ke mana-mana lah. Jadi subhanallah, bau badan tak jaga misalnya kan, terdedah aurat, mana pakaian yang tak sempurna, tanpa mengira masa dan tempat. Tuan-tuan puan, bila semua perkara itu terdedah, jadi mana yang dikatakan keindahan? Dan ingat, kita kena sentiasa ingat bahawa ada seni dalam memikat hati suami kan, dan apa salahnya kiranya untuk menggoda suami sendiri kan. Ya, saya sendiri pun malam ni aja nak cerita kisah ini, nak berkongsi ni pun saya pun rasa tapi saya rasa saya tanya guru saya kata perlu untuk kita bicarakan lebih terbuka dalam seni menguruskan rumah tangga ini, supaya kita nampak jalan-jalan yang mungkin kita tabu, kita rasa macam malu untuk bicarakan, tapi perlu sebenarnya. Dan kat sinilah malu yang perlu. Tuan-tuan puan, kalau dahulu mungkin suapan makanan suami pun dilihat, dijaga. Nak pasangan yang baru-baru tu kan, suap sampai ke 5 tahun 6 tahun bersuap antara suami isteri, masya-Allah, tahniah diucapkan kan. Tapi tak payahlah sampai ke tunjuk dekat orang kat luar sana kan. Kongsi kat social media kalau dekat rumah mak mertua, rumah mak sendiri pun, sebab kita ingat, sebab apa saya kata macam tu, kita kalau kata buat macam tu lah kan, bermesra ni bagus tapi sesuai lah pada tempat keadaan. Kadang-kadang kalau kita tunjuk yang melampau sangat, kadang-kadang maafkan saya lah, seolah-olah macam satu tontonan, maafkan saya bahasa saya ni kan, tontonan perkara lucah ya? Itu walaupun sah perkahwinan tu antara suami dan isteri ya? Sebab aib tu tetap aib tu perempuan. Saya mula kasih sekalian, kita kena jaga. Dan kalau depan mak mertua ataupun ibu kita sendiri pun ingat yang ibu kita tu, ayah kita tu, dia besarkan kita ya? Jadi tak perlulah sampai nak bermesra-mesra sangat depan ibu dan ayah. Dan sebab hati dia tu mungkin ada rasa sedikit sedih sebab anak dia tu dah ada pasangan yang lain ya? Jadi ia benda nampak kecil kan? Tapi sebenarnya yang kecil inilah perlu kita tangani dengan lebih berhikmah. Dan tuan-tuan, ini kaedah untuk kita jaga hati ya? Dan maaf saya katakan, kadang-kadang bila mengunyah makanan pun dia dah bunyi dah kan? Kalau dulu makan elok je, lembut, suap hujung sudu memang makan kan. Jadi tapi bila dah selepas berkahwin tu dah tak ingat dah kan? Tak betul ini yang berlaku kan. Sangapnya kan, dulu kalau dia panggil sangap aja kalau ngantuk tu kan, sopannya tutup je kan. Macam dulu Ustaz Muhadi buat kan. Kemudian subhanallah, lepas tu berkahwin, sopannya hilang, tertibnya ke mana, dan semakin mengurang kan. Dan kadang-kadang mungkin dia suruh cara duduk kan, tak ada jaga dah kan? Duduk tu tak ada dah dia punya adab-adab dia. Menguap tak tutup mulut, suaranya masya-Allah dulu merdu je tapi bila ketawa tu sampai suami kena panggil ustaz nak buat ruqyah. Ingat kan bunyi apa kan, rupanya isteri sendiri contoh dan tuan-tuan, mana hilang malunya mana hilang malu. Dan suami kita kena ingat tanggungjawab kita kan, untuk bantu isteri kita dan kejutkan dia daripada leka. Dan jangan pula lupa kan, sebagai seorang suami untuk sentiasa bersedia. Kita juga bukan seorang yang sentiasa sempurna kan, perlu ditontoni juga. Jadi ini antara give and take yang perlu ada dalam isu berkaitan dengan rumah tangga. Dan mungkin saya nak tambah sikit tuan-tuan kan, alhamdulillah saya dapat malam ni lain sikit rasa dia kan. Tapi yang aku lihat tuan-tuan, ini lebih kepada didikan kan. Saya bila pendidikan sesi kaunseling rumah tangga kan,
mutakhir ini saya lihat dan nampak begitulah suasana. Perlu ada orang yang pertama yang nak ditegur tu bersedia untuk terima. Yang nak menegur tu pun dia perlu sedar bahawa dia adalah sebab, bukanlah dia yang akan mengubah suasana itu secara serta-merta. Jadi saya lihat bila dalam konteks sesi kaunseling, alhamdulillah saya bersyukur sebab dapat lakukan hands on, bertemu klien secara personal, bukan sekadar berteori semata-mata, dan justru elok kiranya untuk kita sama-sama perbaiki. Malam ni kalau dapat buat catatan, kongsikan, dan jangan kita terkejut juga tuan-tuan. Kadang-kadang sampai satu masa kita terlalu menjual terlalu murah. Orang akan, sebab bila contoh aja kita jual barang, satu waktu tu harga dia mahal, esok turun, drop, habis. Jadi persepsi orang pada kualiti. Begitu juga suami mungkin akan mula berhenti memburu anda sebagai seorang isteri kalau terlalu jinak dan murah. Dan ini maksudnya untuk tak adalah maksudnya untuk mendorong anda jadi orang yang liar ataupun terlalu mahal. Kalau merajuk tu memang tak boleh nak pujuk lah. Kalau suami dah belajar cara pujuk isteri tu level 3, ini bukan level 3 sampai tahap dewa nak habis cara dah pujuk isteri. Habis cara, jangan macam tu kan. Kalau dah ada isu masalah tu, kadang-kadang tu let go je lah kan. Janganlah terbiar. Sebab macam ni je, kadang-kadang bila tengok suami pujuk tu, dia lagi rasa macam dia macam lagi kembang kan. Waktu lagi jangan macam tu, merajuk lagi apa masa nanti suami pun boring pula nanti kan. Jadi dia lebih kurang lah, jangan terbawa-bawa dengan rasa marah emosi. Memang seronok sekali-sekali, tapi sekali-sekali je lah merajuk, jangan selalu sangat nanti dia tak ada elemen mengejut tu. Jadi Allah Alam, mudah-mudahan lepas ni kita sambung sedikit lagi, InsyaAllah. Haji, terima kasih banyak. Itu dia banyak yang bakal kita dengarkan selepas ini, kupasan-kupasannya. Dan bila Haji sebut masing-masing tu kena ada give and take lah, kena ada suami rasa tanggungjawab untuk menegur, dan isteri pun kena berlapang dada lah terima teguran-teguran tu. Ni bila tegur macam, awak memang nak cari salah saya, dah satu hal pula. Sekejap lagi nak tanya dengan Haji, macam mana seni-seni komunikasi tu dalam rumah tangga nak tegur agar suami, agar isteri tak rasa nak cari salah, tapi memang kita tegur kepada perkara yang salah kan, betul juga. Jadi insyaAllah kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi cabaran wanita dirindui syurga. Kita bawakan tajuk kita pada malam ini. Jadi anda jangan ke mana, dengarkan IKIM sentiasa Dari Hati selepas ini. الفردوس
Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Tian dan Hazwan. Untuk Warna Pagi pada waktu ini. Dan saat ini jom kita belajar bahasa Terdapat Arab. juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Ingin aku menjadi Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islam. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untuk mulia Aqsa. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini bersama-sama dengan saya, Faiz Haji Osman, dan juga tetamu kita yang bagi Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Dan saya nak ajak anda, kita ada sikit gangguan di Facebook, dan kalau anda mendengarkan siaran ini waktu ini, anda yang dengar di radio boleh tonton siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Boleh tonton siaran ini di YouTube kami, insyaAllah. Kita bawakan juga siaran di YouTube, anda boleh dengar dan juga tonton bersama-sama. Dan kita nak dengarkan Haji, tadi saya tanya berkenaan dengan kalau ada kesilapan dan kesalahan kan Haji, macam mana cara nak tegur yang baik? Sebab kadang bila ada teguran tu, orang cakap alhamdulillah tu nak cari salah. Mungkin kali pertama okey, tapi sebab dah banyak kali benda tu dah tegur, berulang lagi. Jadi macam mana tu je? Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu. Ni gurau sajalah. Bukan sebab tajuk malam ni kita punya live KIV tadi. Sekolah kena serangan ke? Tak adalah, gurau saja. Jadi Allah sedang Muhammad. Pertama puan simulakan spesies sekalian, ialah dalam konteks kita sebagai pasangan suami isteri tak pernah terlambat buatlah perjanjian dalam berkomunikasi, sebab dalam isu rumah tangga ni kita tahu kisah bagaimana seorang sahabat dia ada isu dengan isterinya ketika tu nak jumpa dengan Sayyidina Umar kan. Bila nak dekat sampai tu terdengar kan isteri Sayyidina Umar Al-Khattab maafkan saya harap beradablah bahasa saya ni, berdete pada Sayyidina Umar Al-Khattab kan? Dan Sayyidina Umar senyap saja kan? Yang kita tahu Sayyidina Umar ni sifat sikapnya itu adalah yang tegas kan. Syaitan pun takut dengan beliau. Jadi sahabat tu pelik kan? Orang yang hebat macam ni pun bila dengan isteri pun dia boleh senyap kan? Subhanallah. Jadi dekat situ lalu dia tanyalah, aku datang ke rumah kau semalam nak tanya, tiba-tiba aku tengok kau pun macam aku je kan. Lepas Sayyidina Umar pun ceritalah dalam keadaan senyum, kenapa tidak kita perlakukan isteri kita ni dengan penuh kemuliaan sebab dia telah aku ambil daripada keluarganya dan dia telah membantu aku menguruskan segala urusan rumah tangga dan dia juga telah melahirkan anak ya. Jadi itulah letak kemuliaan isteri daripada seorang suami yang sangat besar impaknya kepada agama kita hari ini. Dan maksud saya adalah tolak ansur. Cerita ni juga saya tanya kepada adalah guru saya yang saya tak adalah nak sebutkan nama je kan. Cerita ni rupanya sama. Kenapa tak? Maknanya kita tahu kan, kepenatan isteri dalam melaksanakan tugasan. Ada yang hari ni bekerja lagi, kena balik ke rumah. Jadi kita sebagai suami ni dia ada common sense. Kalau lepas makan tolonglah basuh pinggan misalnya kan. Ataupun tanya sakit ke, sihat ke hari ni kan. Benda-benda tu adalah
sebagai seni dalam komunikasi, ya. Dan perjanjian yang awal saya katakan tadi itu adalah antara pasangan, jangan sekiranya boleh, tapi peganglah dalam bila kita ada konflik walaupun kecil walaupun besar, jadilah orang yang pertama untuk mohon maaf walaupun kita di pihak yang benar, kan? Dan sebab saya ambil contoh Haji ni pun gurau sajalah, Yalah. hari ni musim PKP, jadi bila sampai barang daripada Rasulullah Muhammad, daripada yang menghantar barang tu kan, banyak barang. Lalu kita pun tanyalah pada suami pun tanyalah pada isteri, yang ini barang-barang siapa ni? Entahlah bang, saya tak tahulah. Saya tak ada order barang-barang ni, kan? Barang abang kot lah. Abang tanya ni sebab abang tak ada order pun, tengok senarai tu kan. Ni waktu PKP ni. Cerita ni lawak tapi besar lah maksudnya. Jadi bila dibuka barang tu atas nama, betul lah nama suami. Suami tengok handphone memang tak ada barang di tempat, kan? Sebab selama ni rupanya kalau suami atau isteri beli barang memang atas nama suami, kan? Sebab yang bayar tu memang suami lah secara online, kan? Okey, jadi masuk kepada masa nak buka barang-barang tu tuan-tuan. Bila dia tengok tu barang, ini barang perempuannya, kan? Oh, siapa yang order ni bang, barang ni? Jadi dah nak timbul konflik ke tu, sebab barang perempuan sampai ke rumah dengan nama suami, kan? Lepas tu buka yang lain, barang perempuan lagi. Buka satu lagi, tiba-tiba dia teringat, ini macam barang saya bang, kan? Dia cek balik order dia tu. Oh, rupanya saya yang beli dah bang, 1-2 barang tadi. Sebab bila dah terlalu banyak barang sampai, kadang-kadang isteri sampai terlupa, kan? Barang tu dia yang order, kan? Dia seolah-olah macam dia beli barang dari masa lampau, yang barang tu akan sampai untuk nama dia juga. Tak faham tak maksud saya ni, tapi tak apalah. Jadi kadang-kadang itu pun kalau tak diurus dengan baik boleh jadi konflik, tapi kenapa, sebab tu saya kata walaupun kita sebagai suami ni benar, tapi janganlah jadi yang sampai kita nak pertahankan ego kita juga, kan? Tapi isteri bila dengar ni janganlah pula abang dengar tu Haji kata apa tu, janganlah macam tu. Maksud saya kita ada tolak ansur, kan? Jangan terbawa-bawa dengan keseronokan melihat kedukecitaan pasangan kita. Dia memang seronok, tapi ingat tuan-tuan, dia macam dia touch, dia macam mencalakan emosi, jadi sikit-sikit tu lama-lama tu dia akan jadi lebih besar luka tu. Jadi kita khawatir kalau kita tak belajar untuk cara menerima dan mendahulukan kemaafan, maka komunikasi tu dia akan jadi sia-sia. Sebab itu akhir sekali kedua-dua pihak mesti kena low the tone down. Maknanya turunkanlah diri tu, sebab kita ada lagi masa depan yang baik bersama dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Sebab tu jangan terkejut walaupun masalah kecil dia boleh jadi besar disebabkan kedua-duanya sedang membesarkan masalah, kan? Bukan membesarkan cinta yang ada di kalangan pasangan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Haji. InsyaAllah berlapan dah ada lah ya masing-masing. Dan Haji pun sebut tadi, kita yang menyampaikan pesanan, nak menegur, kita bukanlah ejen untuk perubahan itu. Jadi kita janganlah kecewa kalau ada program teguran kita tu mungkin hari ini tak dengar, lusa mungkin baru teringat, baru tersedar, oh betul kena cakap sini, kena ingat sini. Macam itulah antara yang dikongsikan. InsyaAllah kita nak bawakan lagi soalan-soalan anda. Ingat anda boleh tonton siaran ini dekat YouTube kami. Ada gangguan sikit di Facebook. Anda boleh tonton siaran ini di YouTube, InsyaAllah. Juga dengarkan radio macam biasalah. Dan laman web kami ada, InsyaAllah anda boleh tonton sama-sama dan dengarkan soalan anda selepas ini. 0112900404. Saya nak ajukan soalan-soalan anda, dan selepas ini kita nak dengarkan ada juga yang cakap bila musim PKP ni Haji, masa banyak dekat rumah. Tapi semua orang kata bila duduk kat rumah keakraban tu semakin tinggi. Alhamdulillah, sebab banyak waktu bersama-sama. Saya harap suami juga dapat bantu para isteri untuk buat tugasan-tugasan di rumah. Baru tahu sama ni, mop lantai ini peluhnya sekian banyak, kalorinya burn banyak ni. Jadi waktu inilah, PKP inilah dapatlah saling eratkan hubungan sesama. Tapi ada juga yang kata
kita dah tak ada me time bersama berdua. Tambah PKP tak boleh makan kat luar, kena kat rumah. Mungkin dekat rumah biasalah ada anak-anak dan sebagainya. Jadi macam mana tu? Ruang-ruang yang macam mana pula kita nak cari untuk romantis berdua itu? Selepas ini insya-Allah kita nak dengarkan dari hati kita berkongsi mencari solusi. Jangan ke mana-mana. Campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Ayat-ayat suci Al-Quran boleh lebih kita fahami melalui maklumat saintifik. Kefahaman ini boleh merapatkan kita dengan Al-Quran dan sains moden sebenarnya lahir dari tamadun Islam. Justru itu, tema berkaitan Al-Quran atau Islam dan sains semakin mendapat tempat dan giat diwacanakan dalam pelbagai medium pada hari ini. Namun untuk mengelakkan penyalahgunaan sains, penerokaan ilmu sains perlu sejajar dengan falsafah Islam sebenar agar ia terpandu untuk pembangunan dan kemajuan umat manusia. Epistemologi Al-Quran, keajaiban alam dan ayat Al-Kauniyah dan penyelidikan Al-Quran dan sains antara tajuk yang dimuatkan dalam buku terbitan terbaru IKIM ini. Dapatkan buku Al-Quran dan Sains, pemetaan rintis penyelidikan dengan harga RM30. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ukimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 03-6204-6388. Dapatkan sekarang. Superbas 106.2.
Terima kasih banyak kepada anda. Terus setia bersama-sama kami di Inspirasi Inforia Islami. Siaran dari hati kini anda boleh dengarkan di radio dan juga tonton di YouTube channel kami. InsyaAllah kita bersiaran bersama-sama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Muslim, cabaran wanita di rindipi syurga. Okey, soalan-soalan anda kemukakan terus di WhatsApp 0112900404 dan kalau dekat YouTube pun anda boleh sama-samalah kongsikan soalan-soalan anda dekat situ. InsyaAllah kita nak dengarkan selanjutnya Haji. Ada juga sahabat-sahabat kita kalau yalah zaman PKP ni semua orang duduk rumah, tak boleh keluar. Kalau nak keluar pun dengan urusan-urusan penting lah. Tapi ada yang bertanya macam mana pula kalau nak me time tu Haji, berdua, macam waktu awal-awal honeymoon dulu Haji. Sebab sekarang susahlah sekarang ni sebab tambah bila dah anak-anak mula sekolah, sibuk nak uruskan persekolahan anak-anak. PDPR tu kita harap berjalan dengan lancar. Jadi macam mana Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Saya teringat adalah satu situasi ya. Masa tu saya baru balik dari satu kedai yang berhantu lah kedai tu. Kalau kita nak beli satu barang, keluar tu dia berbarang-barang. Alamak. Okay. Jadi lepas tu seorang kawan saya ni beritahu yang dia nak hadiahkan anak dia tu satu handphone, gadget lah. Lalu dia kata, dia tanya saya nak buat apa dengan barang tu. Saya kata, saya nak bagi pada anak saudara saya untuk main barang-barang ni. Dia kata, dengan harga RM10 kau dapat barang macam ni, tak ada kualiti lah. Dia kata macam tu. Lepas tu, masa tu dia dah beli gadget tu. Dia kata, mungkin barang ni elok untuk anak dia. Dia kata sebab boleh banyak benda boleh buat dengan gadget tersebut dengan harga yang ratusan lah. Dia kata apa yang korang nak main dengan mainan yang macam ni murah ni kan. Saya katalah dalam mainan tu akan ada interaksi dengan ramai anak-anak saudara saya kan? Kemudian kami boleh buat role play, kami boleh buat macam-macam. Saya kata kan, kalau saya tak nafikan yang gadget tu boleh anak dia enjoy dengan permainan games dan sebagainya, tapi saya kata dia mungkin bersifat satu hala ya? Sedangkan dengan permainan apa yang saya beli ni dengan harga yang murah begitu boleh melibatkan ramai orang. Jadi saya kata inilah yang dikatakan sebagai bahagia dan me time. Dia tak semestinya kita dengan pasangan saja, dia mungkin boleh togetherness dengan orang lain. Jadi cara kita melihat sesuatu tu yang membezakan dan adakah dengan me time tu perlu pergi keluar tempat yang mahal. Kemudian bila dah berlaku PKP ni, kita tak nak pergi mana-mana sebab kita punya radius 10 km saja. Adakah kita kata memang tak ada me time langsung dengan awak? Bayangkan dalam tempoh sebulan ni, daripada berapa bulan tu aja, 13 Januari kan, sehingga saat ini hampir sebulan, makna tak ada langsung kegembiraan ke antara kita pasangan dengan ahli keluarga kan? Jadi yang saya nak katakan, jangan khawatir. Inilah waktu untuk kita explore kan? Satu situasi baru, mencari pakar-pakar baru. Orang yang duduk dekat apartmen misalnya, carilah me time bersama pasangan dalam ruang tersebut. Mungkin mereka yang duduk dekat flat kan, PPR misalnya, dalam dengan sedikit sempit ruang, saya yakin dan pasti tetap akan ada kan, gurau senda. Dalam keadaan sekarang ni, isunya adalah bagaimana kita kawal emosi kita kan. Jadi kita pula yang mungkin dalam kasut yang lain, janganlah mengatakan bahagia tu kena ada benda yang besar kan, rumah yang besar, sekian-sekian, sedangkan seolah-olah kebahagiaan itu tak ada pada mereka yang diuji dengan sedikit rumah yang kecil, dengan ahli keluarga yang ramai. Tak kan? Jadi kita kena betulkan kita punya framework ini, sebab semua orang berhak untuk dapat kebahagiaan. Yang membezakan bagaimana cara kita nak membentuk, merasai dan menggalakkan orang lain untuk turut sama serta dalam kebahagiaan kita itu. Dan tuan-tuan puan, dulu ingat tak Haji, dulu mak ayah kita kadang-kadang bila masa kita kecil dulu, kawan-kawan entah mana-mana datang ke rumah mak ayah, waktu ke tengah hari makan tu, dengan semua kawan tu disuapkan dalam mulut, dalam satu sudu yang sama, tangan yang sama kan. Jadi bila fikir balik, subhanallah kan, kita rasa seronok, gembira. Esok kita ni pula pergi rumah kawan pula, asyik rumah aku je kan. Jadi nampak tak,
Jadi itu kadang-kadang mak ayah kita pun taklah berharta, tapi dia tetap juga memberi. Jadi benda tu kita nampak nilai kecil. Saat itu kita tak rasa apa-apa, tapi waktu ni bila saya lihat balik, subhanallah, besar impak dia. Yang sebenarnya mereka, ibu ayah kita mengajarkan tentang nilai, satu nilai. Dan cara kita memandang tu membezakan. Justru tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu dalam kompleksiti pelbagai situasi yang kita hadapi di luar sana, mungkin ada di kalangan kita yang kehilangan pekerjaan, yang berhari-hari saban waktu, dan sekarang ni berfikir esok nak kerja apa, nak beri makan apa. Saya faham, saya tahu, tapi tolonglah tuan-tuan, dekat sisi tuan-tuan perempuan mungkin ada keluarga yang masih ada. Mereka melihat tuan-tuan perempuan sebagai seseorang yang menguatkan diri mereka. Justru jangan lupakan, tadi saya sebutkan hadis Nabi SAW tentang kisah Sayyidina Salman dengan Abu Darda. Beliau menegur Abu Darda yang terlalu sibuk dengan ibadah, sampai melupakan ahli keluarganya. Jadi kita konteks hari ini, betul kita nak cari sesuatu untuk kehidupan, tapi pada masa yang sama, tolonglah ada ahli keluarga kita tu yang dahaga sangat dengan kasih sayang. Mungkin dengan sapaan mesra, ucapan terima kasih. Jadi perkara-perkara kecil ni sebenarnya adalah me time yang perlu ada. Dan jangan lupa, solat berjemaah tu Masya Allah, satu-satunya waktu yang saya yakin tak sia-sia Allah jadikan apa saja, dan terutama solat berjemaah dalam konteks kita dalam PKP ni, untuk ada kebersamaan kita dalam keluarga. Dan bayangkan bila kita lepas solat, kita berselawat, salam, bagi sedikit peringatan, tazkir, jadi itu kan antara elemen-elemen yang penuh dengan keindahan. Jadi tuan-tuan, jangan membandingkan, rumah dia besar, rumah saya kecil, mana saya tak ada berhak bayar. Tidak, saya sedikit kurang bersetuju. Cuma kita kena selami, cari. Mohon sangat-sangat. Allahu a'lam. Saya terima kasih banyak Haji. InsyaAllah kita nak sambung fasa berikutnya, dah masuk jam 10 ini. Tapi sebelum tu saya nak tinggalkan satu persoalan lah. Ada sahabat kita berkongsi, Haji sebut tadi, mungkin ini kalau kita pandang perkara positif dalam PKP ini, macam Haji sebutlah, mungkin sebelum ini ruang untuk solat Jumaat, solat berjemaah isi keluarga tu kurang. Tapi bila ini masa sama-sama, siapa sangka tarawih hari tu yang mungkin baru nikah, baru kahwin, inilah suami mengimamkan tarawihnya. Jadi itulah dia berkatnya, rahmatnya adalah di situ kan. InsyaAllah dia yang tanya dengan kita berkaitan dengan soal solat ini juga. Dia kata, kalau lelaki yang sangat keras hati dan susah nak solat Haji, bila anak nasihatkan suruh solat, si ayah pula marah pada anak. Tu kejap lagi Haji. Boleh ke kita nak jawab soalan tu? Dan anda, soalan-soalan anda kemukakan dekat YouTube kami. Malam ni siarannya kita bawa di YouTube. Ada gangguan sikit di Facebook. Jadi anda boleh terus divert di YouTube. Saya dah kongsikan link di YouTube itu di Facebook. Anda pergi dekat Facebook kami, tekan dan anda tonton di YouTube. Soalan-soalan anda saya kemukakan daripada YouTube. InsyaAllah selepas ni berehat sekejap. Kembali seketika nanti dari hati kita berkongsi mencari solusi. Jangan ke mana-mana. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Okey, berkatkah rezeki kita? Itulah tajuk untuk topik Jumaat hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Mansur. Begitu juga dengan soal rezeki kita, anak-anak, isteri, kekeluargaan kita. Hari ini mungkin kita rasa tenang, kita rasa nyaman. Tetapi sekiranya kita diuji. Antara perkara yang perlu kita muhasabah adalah soal rezeki kita. Adakah kita ini orang yang mensyukuri akan nikmat Allah, ataupun kita menjadi orang yang kufur tentang nikmat Allah. Dan inilah yang Allah sebut, dulu Allah beri nikmat, kamu kufur tentang nikmat Allah, maka Allah datangkan kepada kita, Allah bagi kita rasa zauk, maka timbul akan ketakutan dalam hati kita ni, takut lapar, takut tak makan, takut tak cukup. Jadi sekiranya kita lihat dalam kehidupan kita ini berbagai ujian, antara perkara yang perlu kita muhasabah iaitu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita ni orang yang taat dengan Allah? Macam mana solat dulu, mungkin bila mana rezeki kita ini sekadar-kadarnya lah, tapi
kita rasa tenang. Sebab apa? Bila rezeki itu sekadar sedikit, masa kita beribadat kepada Allah ni kita khusyuk. Ya Allah, aku syukur dengan rezeki itu. Tetapi bila Allah tambah rezeki itu, menyebabkan kita sibuk. Sehingga kan masa dengan Allah pun kita dah abaikan. Waktu solat, kita dah mula lambat-lambat. Waktu solat dah akhir-akhir waktu. Tetapi kekayaan yang dikumpul tu Allah tambah. Di saat-saat itulah kadang-kadang dulu aku sempat gini, tapi sekarang dah tak sempat. Kucak-kacir hidup dia. Makin banyak rezeki, rupanya makin kucak-kacir hidup dia. Tunggal langgam. Maka muhasabahlah sahabat-sahabat. Muhasabah tentang solat. Muhasabah tentang amal ibadat kita. Kerana solat inilah yang akan membuahkan hasil, iaitu akhlak yang baik, tingkah laku yang baik.